Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Sarawak merancang untuk menaik taraf kemudahan di Kompleks Custom, Immigration dan Kuarantin CRQ dengan tumpuan utama bagi menambah baik aliran trafik yang memasuki negeri itu dari negara jiran. Ketua Menteri Dato' Amar Abang Johari Tun Openg berkata naik taraf itu yang dirancang untuk CIQ di Tebeduk, Biawak dan Lubuk Antu akan dilaksana berdasarkan kerja-kerja penambahbaikan CIQ Sungai Tujuh. Beliau turut mengumumkan peruntukan tambahan RM300,000 bagi melengkapkan fasiliti yang diperlukan bagi CIQ Sungai Tujuh. For the entry from Brunei, because at the moment they got only one lane. What we do is we have two lanes, meaning nya datang then they can be split, then go to the counter today. LED signage. And then also LED signal LED. For the custom also, because we need a very fast custom checkpoint. If this model is successful, then we will template this for our other CIQ on the Malaysia side. That is in Tebeduk. The other one is in Biawak. And the other one is in Badau and apa nama? Lubuk Antu lah. Lubuk Antu. Lubuk Antu. Penambahbaikan ini akan memberi manfaat kepada kedua-dua pihak terutama dalam aspek pelancongan selain menyediakan kemudahan yang lebih selesa kepada para pengguna. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena lawatan dan taklimat projek jalan dan LED Kompleks Custom, Immigration dan Kuarantin CIQ Sungai Tujuh, Miri. Sementara itu, bercakap mengenai cukai pelancongan, Dato' Amar Abang Johari memberitahu akan mengumumkan keputusan itu selepas mesyuarat Kabinet Negeri pada Khamis ini. Turut hadir Menteri Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah dan Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Dato' Lee Kim Shin. Projek pembinaan Jambatan Batan Lupar yang menghubungkan Sibuyau dengan Triso yang akan dimulakan pada tahun depan kini masih dalam peringkat perundingan. Menteri Muda Pembangunan Infrastruktur bagi Jalan Pesisir Datuk Julaihi Narawi memberitahu kerajaan telah melantik pihak perunding bagi melaksanakan kerja-kerja awal yang diperlukan untuk pembinaan projek tersebut. Jelasnya, pembinaan jabatan tersebut perlu berikutan kadar kesesakan trafik yang mencecah 356,088 pengguna setahun menggunakan laluan feri Triso. Tambahnya, selain missing link, kerajaan juga perlu membina beberapa buah jabatan di sepanjang jalan pesisiran pantai di negeri ini kerana Sarawak merupakan negeri yang banyak sungai. Ada di antara jalan pesisiran pantai ini belum lengkap sepenuhnya disambung dari satu kawasan ke satu kawasan. Jadi ini menjadi keutamaan kita supaya missing link yang ada itu disiapkan supaya dapatlah kita katakan bahawa jalan pesisiran pantai itu benar-benar siap. Katanya, selain fokus utama untuk membina laluan kepada penduduk pesisir, ia juga dilihat dapat meneroka lebih banyak aktiviti ekonomi serta menghidupkan kembali pekan-pekan lama di setiap kawasan pesisir. Beliau memberitahu pemberita selepas majlis penyampaian sumbangan Hari Raya Aidilfitri di Pejabat Daerah Sibuyau. Seramai 73 ketua isi rumah dari 16 buah kampung di kawasan Dewan Undangan Negeri Sibuyau menerima sumbangan pada majlis berkenaan. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan mengadakan jerai warak dalam usaha menangani dan menapasti punca permasalahan buli di negara ini. Menterinya Datuk Seri Rohani Abdul Karim berkata, pendekatan turun padang itu penting bagi mengawal kejadian buli dan dera daripada terus berleluasa terutama dalam kalangan remaja. Kita akan mengadakan roadshow khususnya bahagian kanak-kanak saya di JKM sebab kami merasakan kita kena sebelum dia menular berleluasa di luar kawalan, ini adalah terbaik kita sama-sama turun padang, kita reinforce, kita pastikan apa sebenarnya membuatkan anak-anak orang remaja kita menjadi pembuli ni. Selain merancang dasar dan menggubal undang-undang, katanya aktiviti turun padang mendekati golongan sasar amat diperlukan bagi mendalami setiap permasalahan di peringkat akar umbi.
Beliau ditemui pemberita semasa lawatannya ke Kompleks Kebajikan Hamidah Yaakob bagi program bersahur dan penyampaian sumbangan duit raya kepada lebih 70 orang anak-anak yatim di kompleks berkenaan di Miri. Sementara itu, mengulas mengenai Mahkamah Jenayah Khas yang mengendalikan kes melibatkan jenayah seksual kanak-kanak yang pertama seumpamanya di negara ini, beliau berkata ia akan dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pada Khamis ini. Penubuhan Mahkamah Jenayah Khas itu menunjukkan komitmen kerajaan untuk membanteras penganiayaan seksual kanak-kanak dan melindungi mereka secara holistik sekaligus melancarkan perbicaraan kes yang melibatkan kanak-kanak. Orang ramai turut digalakkan menggunakan perkhidmatan talian kasih 15999 bagi menangani kejadian kecemasan berkaitan kebajikan dan kemasyarakatan seperti penderaan, kaunseling, perlindungan, pembuangan bayi, masalah sosial dan lain-lain. Rumah panjang 15 pintu di Umar Badang Sungai Koyan, Sungai Asap di Belaga musnah dalam kebakaran petang semalam. Menurut maklumat dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, mereka menerima panggilan kecemasan pada pukul 5.38 petang. Pasukan Bomba Sukarela PBS Umar Darul Liling Padung dan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Samalaju telah dikerah ke lokasi kejadian yang terletak kira-kira 9 km dari PBS Umar Darul Liling Padung. Api berjaya dikawal kira-kira pukul 6.28 petang dan tiada mangsa dilaporkan cedera dalam kejadian tersebut. Lokasi kebakaran merupakan satu tempat penempatan kaum Kenyah yang terdapat banyak blok bangunan dibuat rumah panjang. Maklumat awal mendapati api berkemungkinan bermula dari bahagian tengah rumah panjang tersebut. Sementara itu di Kuala Baramiri, kira-kira 70 orang penghuni hilang tempat tinggal selepas sebuah rumah kayu 2 tingkat yang menempatkan pekerja sebuah kilang kayu terbakar dalam kejadian awal pagi semalam. Walau bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa dilaporkan dalam insiden berkenaan. Menurut Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Zon Miri, Lau Poh Kiong, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 6.33 pagi dan kebakaran berjaya dikawal pada pukul 7.39 pagi. Mengesahkan kejadian kepada media di Miri, katanya makluman awal mendapati kebakaran bermula daripada salah sebuah bilik kosong yang baru dibuat sambungan wayar elektrik untuk penginapan penghuni baru. Beliau memberitahu kilang berkenaan juga pernah mengalami kebakaran pada tahun 2014 namun berjaya dipadamkan oleh pekerja. Lau berkata rumah pekerja itu mempunyai 48 buah bilik iaitu 24 bilik masing-masing di tingkat atas dan bawah namun hanya 6 bilik berjaya diselamatkan. Jumlah kerugian dan punca sebenar kejadian masih dalam siasatan. Tindakan pantas bomba berjaya menyelamatkan 2 nyawa sekawan yang dilaporkan terjatuh ke dalam gaung di kilometer 50 Jalan Sibu Tatau petang semalam. Menurut penolong penguasa bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Tatau, Nazari Harun, sebuah jentera dengan kekuatan 9 anggota telah dikerahkan ke lokasi kejadian bagi mengeluarkan mangsa yang tersepit. Mangsa Lina Philip dan Celingga Juing bagaimanapun hanya mengalami kecederaan ringan di bahagian tangan. Pasukan yang tiba di lokasi kejadian sekitar pukul 1.30 petang itu mengambil masa setengah jam untuk mengeluarkan mangsa. Kereta tersebut dipercayai hilang kawalan semasa melalui satu seleko dan terbabas sebelum terjatuh ke dalam gaung sedalam 30 meter. Bulan Ramadan harus dijadikan medan untuk memperkukuh lagi semangat kerjasama dan bersatu padu antara satu dengan lain selain meningkatkan amal ibadat. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata perbezaan pendapat harus diketepikan supaya dapat bergerak lebih jauh ke hadapan. Beliau menyatakan demikian semasa berucap pada majlis penyampaian sumbangan Hari Raya Aidilfitri kepada imam dan bila masjid dan surau-surau, ibu tunggal serta anak-anak yatim di Masjid Besar Limang. Pada majlis itu, beliau menyampaikan sumbangan duit raya dan kuih muih kepada 469 penerima.
Sementara itu, terdahulu semasa berucap pada majlis sambutan ketibaan beliau dan isteri di lapangan terbang Limbang, Dato' Amar Awang Tengah yang juga adun Bukit Sari berkata, kerjasama dan usaha gigih daripada semua pihak perlu bagi memastikan agenda pembangunan di Limbang dapat dilaksanakan. Beliau berjanji akan terus berusaha untuk membangunkan bahagian Limbang. Lawatan tersebut merupakan lawatan pertama Dato' Amar Awang Tengah ke Limbang selepas dilantik sebagai timbalan Ketua Menteri. Turut hadir Menteri Muda Pertanian Dr. Abdul Rahman Ismail, Ahli Parlimen Limbang Hasbi Habibullah dan Adun Batu Danau Palus Palu Gumang. Seramai 107 kanak-kanak dari 2 rumah kebajikan diberikan pada majlis berbuka puasa anjuran Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC di Kuching malam tadi. Mereka terdiri daripada kanak-kanak dari Rumah Kanak-kanak Datuk Ajibah Abu Sri Aman dan Rumah Kanak-kanak Tok Puan Hajah Norkiah Batu 12 Jalan Kuching Serian. Pada majlis itu mereka menerima sumbangan duit raya yang disampaikan oleh Yang di-Pertua Negeri Tun Pehen Sri Abdul Taib Mahmud dan Tok Puan Datuk Patinggi Rogat Kurdi Taib. Turut hadir pengurusi SADC Tan Sri Datuk Amar Abdul Aziz Hussein dan pengurus besar SADC Soderman Aini. Tun Pehen Taib dan jemputan turut menunaikan solat maghrib dan isyak berjemaah. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Openg pula menyertai umat Islam berbuka puasa di Masjid Darul Aqsa, Kampung Segedup. Ketua Menteri dan isteri kemudiannya bersama-sama penduduk kampung menunaikan solat maghrib, isyak dan tarawih berjemaah. Pada majlis ini, beliau turut menyampaikan cendera hati kepada 19 peserta Tadarus Al-Quran. Bubur lambuk merupakan sejenis hidangan yang amat masyhur pada bulan Ramadan dengan cara masakannya yang berbeza mengikut negeri. Baru-baru ini, Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC Wilayah Sarawak tampil menyajikan resepi bubur lambuk yang popular di Kampung Baru Selangor sambil mengetengahkan produk utama keluaran negeri ini sebagai ramuan tambahan. Wartawan Monica Giri ada laporannya. Membawa masuk resepi Kampung Baru ke Sarawak adalah bagi berkongsi nikmat dan rasa hidangan tersebut dengan masyarakat di negeri ini selain pertukaran resepi antara negeri dalam kalangan warga MPC itu sendiri. Kita semua bercadang lah sebab kita orang di sini dekat MPC Sarawak, kita ada pelbagai daripada pelbagai negeri. So kita orang ada daripada Perak, daripada Pahang, daripada KL. So one of yang bawa ni daripada Selangor lah, daripada Petaling Jaya lah. Kita orang minta daripada orang Petaling Jaya. So kita persembahkan lah daripada kat sini. Walaupun bubur lambuk ini disediakan berdasarkan resepi Kampung Baru Selangor, namun ramuan yang digunakan produk popular di Bumi Kenyalang antaranya menggunakan gula apung bagi menggantikan gula Melaka. Kami membawa resepi daripada Masjid Kampung Baru ke Kuching untuk bagi kepada warga-warga di sekitar kawasan ini untuk merasa bagaimana kelezatan bubur lambuk Masjid Kampung Baru. Dan berbezanya kami menggunakan gula apung menggantikan gula Melaka. Disesuaikan dengan produk semasa seperti gula apung, sudah pasti hasil hidangannya lebih enak berbanding menggunakan gula biasa yang sering digunakan di Sarawak. Okey, gula apung dengan gula biasa atau berbezanya. Gula apung tu berlemak sikit lah. Yang memang manis-manis nipah lah. Yang berbezanya antara gula biasa, ya gula tebu. Selalunya orang pakai gula tebu lah. So, bezanya rasa berlemak sedikit daripada gula biasa. Berlemak dan lebih nyaman lah kata orang Sarawak. Ibarat ramuan bubur lambuk itu sendiri yang terdiri daripada pelbagai jenis, demikian juga apabila bubur lambuk ini dimasak secara bergotong royong dalam kalangan warga MPC yang pelbagai kaum dan budaya yang pastinya dapat mengukuhkan ikatan kekitaan. Kami di MPC cuba untuk menerapkan konsep gotong royong di mana kita semua ingin masyarakat meniru gaya-gaya seperti ini, di mana semua pekerja, semua kami daripada agensi di bawah MITI bergotong royong untuk bersama-sama menyediakan bubur lambuk seperti ini. Penghasilan hidangan bubur lambuk ini pada bulan Ramadan untuk diagihkan sebagai sedekah bagi dirasai oleh setiap lapisan masyarakat selain mewujudkan penyatuan setiap kaum menerusi makanan tradisi.
Tersepit satu hidangan mudah seperti bubur lambuk ini mampu mengeratkan silaturahim dengan hidangannya yang dikongsikan bersama setiap lapisan masyarakat serta penyediaannya juga yang dilakukan secara bergotong royong. Tradisi ini perlu diteruskan khasnya golongan belia untuk memelihara perpaduan dalam kalangan masyarakat. Laporan Monika Gary bersama juru kamera Awang Kubokia Awang Ali untuk Berita RTM. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, pada pukul 10.30 pagi, Menteri Utiliti Datuk Seri Steven Rundi Utom menyerahkan penajaan pertandingan bola sepak luar bandar bahagian Bintulu di bangunan pelita The Isthmus of Jalan Bako di Kuching. Manakala pada pukul 11 pagi, Menteri Pelancongan, Kesenian Kebudayaan, Belia dan Sukan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah mengadakan sidang media mengenai 31st International Open Masters Athletics Championship di Stadium Negeri Kuching. Sementara itu, Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud menghadiri majlis berbuka puasa dengan pelajar UiTM Sarawak di Surau Al-Ghazali UiTM Samarahan Kampus 2 pada pukul 6.30 petang. Dan akhir sekali, Ketua Menteri Datuk Ahmad Abang Johari Tun Openg menghadiri majlis berbuka puasa bersama Barisan Nasional Sarawak di Dewan Undangan Negeri Petra Jaya di Kuching pada pukul 6 petang. Baik saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini, dan untuk berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puteri bersama Aisyah. Silakan. Baik.